Tumpat, selepas Tumpat, Kota Belud, lepas tu Seremban. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Saya ingin mengambil bahagian dalam perbahasan berkaitan dengan rang undang-undang untuk meminda Akta Keterangan 1950 ini. Pertamanya saya hampir-hampir sealiran dengan semua ahli-ahli yang berhormat yang telah berucap, termasuklah Yang Berhormat Lembah Pantai. Saya juga ingin kita mengingatkan sebagaimana yang disebutkan oleh sahabat saya Bacok tentang betapa perlunya apabila kita bercakap dan membicarakan mengenai keadilan yang sangat ditekankan oleh Ledang, prinsip-prinsip perundangan dan kaedah-kaedah tata cara perundangan Islam mestilah diambil kira supaya kita meningkat tahap keadilan kita ini setaraf dengan negara kita yang menghendaki supaya Islam diletakkan di kedudukan yang tertinggi di dalamnya. Tan Sri Yang di-Pertua, pertamanya tentang teknikal Tan Sri, iaitulah bahawa pindaan ini semuanya dalam bahasa Inggeris. Saya dapat menerima hakikat bahawa oleh kerana Evidence Act ini tahun 1950 dirumuskan dan diluluskan, maka yang asalnya dalam bahasa Inggeris. Tetapi tidakkah di dalam kuasa Tan Sri sebagai Yang di-Pertua Dewan untuk mewajibkan sekurang-kurangnya pindaannya ada dalam bahasa Malaysia dengan mengekalkan amalan kita terjemahan Inggeris dengan bahasa Inggerisnya itu, supaya ianya mempermudahkan kita dan meningkatkan penggunaan bahasa kebangsaan negara ini dalam apa-apa sekalipun rang undang-undang yang kita luluskan dalam Dewan Yang Mulia ini. Itu saya pohon Tan Sri mengambil berat supaya kita dapat menunjukkan bahawa kita benar-benar menghormati bahasa kebangsaan negara kita. Seterusnya Tan Sri Yang di-Pertua, rang undang-undang ini sebagaimana saya sebut awal-awal tadi memanglah perkara yang perlu dilakukan, memandangkan bahawa sudah terbukti terdapat amalan-amalan fitnah, pembohongan dan sebagainya yang menggunakan saluran yang bernama komputer, internet, media sosial dan sebagainya. Yang Berhormat Menteri dalam membentangkan tadi pun telah seolah-olah mengakui bahawa ianya hendaklah pakai kaedah-kaedah kesaksian dan peraturan yang mungkin tidak seketat menurut proses kehakiman yang biasa. Istilah-istilah seperti honest, beban pembuktian, balance of probabilities diguna oleh Yang Berhormat Menteri dalam pembentangan beliau itu tadi. Memandangkan bahawa isu berkaitan dengan fitnah dan pembohongan, penipuan dan sebagainya ini agak berluasa menerusi internet dan komputer dan sebagainya, kita boleh dikatakan terpaksa mengorbankan tapi dengan mengambil kira apa yang disebutkan oleh Bacok tadi, prinsip-prinsip tinggi kehakiman supaya kita dapat sekurang-kurangnya mengurangkan amalan penggunaan internet dan komputer untuk tujuan-tujuan yang tidak baik itu. Sudah tentu rakan-rakan saya daripada Barisan Nasional amat cenderung tentang apa-apa sekalipun undang-undang dan pindaan yang mengetatkan lagi, menyulitkan lagi, menghadkan lagi hak dan kebebasan saya. Kecenderungan ini saya harap tidak dijadikan alasan untuk dengan mudah menyokong rang undang-undang seperti ini. Saya bimbang sebab dalam perbahasan kita beberapa hari ini Tan Sri Yang di-Pertua tentang rang undang-undang berkaitan dengan kanun keseksaan, berkaitan dengan undang-undang kesalahan keselamatan, kita dibandingkan dengan Thailand misalnya, bahawa kita ini aman, damai dan sebagainya kerana kita mempunyai undang-undang yang ketat, manakala Thailand tidak mempunyai undang-undang begitu. Rakan saya Kota Belud amat tegas dalam pendirian tersebut. Saya buat sedikit penyelidikan di Thailand. Tan Sri Yang di-Pertua, mereka ada undang-undang ISA, namanya pun ISA dan nama penuhnya pun Internal Security Act, dan digubal dalam tahun 60-an seperti kita juga. Malah di Thailand Tan Sri Yang di-Pertua, Internal Security Act ada,
emergency decree ada, dan untuk selatan, untuk minoriti Muslim, mereka gunakan emergency decree ini yang jauh lebih ganas daripada ISA. ISA digunakan di Bangkok apabila baju kuning berlawanan dengan baju merah sebagainya, yang dianggap tidak seketat dan seteruk sezalim emergency degree yang ditambah lagi apabila terkena kepada masyarakat di selatan, masyarakat minoriti. Jadi oleh itu tidak bermakna undang-undang ketat tidak akan ada pengeboman, tidak akan ada orang-orang yang tidak berpuas hati terhadap kerajaan. Puncanya ialah kerajaan tidak boleh menekan minoriti, sama ada kerajaan Thailand ataupun kerajaan Malaysia. Kalau minoriti ditekan, minoriti ditindas, undang-undang yang seketat mana pun tidak boleh menghalang rakyat untuk bangkit menolak kekejaman sesebuah kerajaan itu. Jadi saya fikir apabila kita nak membandingkan dengan Thailand, janganlah kita mengambil sikap yang mudah. Begitu juga kalau kita nak membandingkan dengan Indonesia, mereka pun ada undang-undang yang ketat, tetapi mereka sekarang ini membebaskan, melonggarkan, rakyat boleh berdemonstrasi dengan aman. Dan apabila dikaji, sama ada di Bangkok ataupun di Indonesia, Tan Sri Pertua, dalam bulan-bulan yang mana demonstrasi itu berlaku dengan cukup kerap, dengan penglibatan rakyat yang cukup ramai, apabila dikaji kenaikan ekonomi suku tahunan, ekonomi mereka meningkat lebih daripada ekonomi Malaysia yang kononnya aman damai dan sebagainya. Jadi sekali lagi, kebebasan adalah punca yang penting supaya rakyat boleh bukan sahaja mengecap kebebasan dan keadilan, tetapi ekonomi negara-negara seperti contoh Thailand, seperti contoh Indonesia lebih baik daripada peningkatan ekonomi negara kita. Begitu juga apabila kita melihat pindaan rang undang-undang ini, kita perlu fikir mengapa di Malaysia ini, sebagaimana semua bercakap tadi, kadar penggunaan internet, SMS dan sebagainya dengan menggunakan nama-nama samarannya, saya rasa jauh lebih teruk daripada seluruh dunia. Kenapa? Saya sedang fikir tadi, Tan Sri Pertua, mungkin pada pandangan saya kerana kita mempunyai media yang cukup ketat. Kita mempunyai media rasmi yang cukup ketat. Kita mempunyai cara menghalang pihak-pihak yang tidak sealiran dengan kerajaan dan Barisan Nasional ini tidak diberikan kebebasan untuk menerbitkan akhbar yang terbuka, bukan akhbar, newsletter seperti Harakah atau Suara Keadilan dan Roket Kini dan Roket sahaja. Kalaulah media, dan saya amat gembira bahawa ada sedikit cadangan selepas ini berkaitan dengan Akta Media Mesin Cetak dan Penerbitan yang sedikit kelonggaran akan diberikan. Saya fikir di situlah puncanya mengapa media internet ini boleh dikatakan menjadi ruang untuk orang dengan seboleh-bolehnya, sebebas-bebasnya menegur, mengkritik dan hampir-hampir dan kadang-kadang saya setuju memfitnah sesiapa sekalipun itu. Poin kedua berkaitan media negara kita ini. Media negara kita inilah yang merupakan pelopor fitnah kepada rakyat kita. Istilah sodomi, berbagai-bagai yang anak-anak muda, pelajar-pelajar tak pernah dengar sebelum ini. Media utusan Melayu, utusan Malaysia, berita harian, tiap-tiap hari sodomi. Ini punca dan permulaannya fitnah yang dilakukan oleh media, bukan oleh anak-anak muda kita dalam internet. Mereka belajar daripada generasi wartawan kanan negara yang memimpin akhbar seperti berita harian, utusan Malaysia dan sebagainya. Jadi oleh itu kita mesti melihat, walaupun kita terpaksa dan merasakan bahawa keadaannya mendesak kita untuk bersama-sama mengetatkan lagi kebebasan orang memfitnah melalui internet ini, tetapi kita juga mesti melihat lebih daripada itu dan memperbetulkan budaya politik kita, mengetatkan di kalangan kita ini amalan menggunakan kuasa kita ke atas media cetak yang sebebas-bebasnya mengutuk, mengkritik dan memfitnah pemimpin-pemimpin dan rakyat dan masyarakat. Sedikit penjelasan Pak. Ya. Tumpak, kita faham di Malaysia ini apabila kita bercerita mengenai ICT, dia bukan macam negeri lain. Bidang inilah satu bidang yang dimonopoli oleh kerajaan, diterajui oleh Telekom Malaysia. ISP-nya, Internet Service Provider-nya semuanya dipunyai oleh kerajaan. Malah didokong pula dengan, dan kita menyokong pertubuhan kita panggil Suruhanjaya Komunikasi Multimedia. Kerana itu ke arah regularisasi telekomunikasi ICT Malaysia. Tetapi semenjak penubuhan Suruhanjaya ini, dan saya yakin kalau ia tidak punya kepakaran, boleh dibahaskan di Dewan ini, kita perlu bantu. Tetapi isunya, kenapa saya tengok
dalam kes menyebabkan Menteri Penerangan, seorang blogger, kena dengan cepat. Tapi dalam kes Papua Gomo, dan saya pun terima banyak SMS, short clips, apa kita panggil multimedia video ni, saya tengok Telekom ataupun Suruhanjaya tidak punya satu kekuatan untuk melakukan perkara ini. Tapi di sini dipinta satu undang-undang. Soalan saya kepada Tumpat ialah, adakah isu sebenarnya ialah isu undang-undang ataupun isu enforcement, ataupun isu sebenarnya bukan nak selesaikan masalah apa dia ni yang dikatakan kononnya anak muda itu, tapi sebenarnya isu lain. Saya mohon penjelasan daripada Tumpat, apa sebenarnya yang nak dicapai dalam rancangan undang ini? Saya setuju dengan Yang Berhormat Balik Pulau, dan sebagaimana yang saya cuba sebutkan tadi, saya berharap bahawa kesedaran di kalangan semua pihak ada, dan kena juga disedarkan bahawa kita tidak boleh menggunakan media dan kuasa kita sebagai kerajaan untuk menggunakan media untuk mempelopori budaya fitnah melalui media yang akan diikuti oleh orang lain dan anak-anak muda kita, dan oleh itu kita hari ini cuba memperbetulkannya. Ya. Tuan Sri Yang Dipertua dan sahabat saya yang berhormat Tumpat, dalam nafas yang sama, pindaan ini adalah untuk membolehkan penggunaan komputer itu dikawal, dan itulah matlamat utama akta keterangan ini dikemukakan dalam Dewan Yang Mulia ini. Apa yang dihujahkan oleh Yang Berhormat Tumpat tadi dan rakan-rakan yang lain, sebenarnya dalam kalau nak menguatkuasakan tentang fitnah ini, ada 8 akta yang berkaitan, Tan Sri. Pertama adalah Akta Hasutan 48, Akta Fitnah 75, Akta Rahsia Rasmi 72, Akta Iklan Rucah 53, Akta Perihal Dagangan 72, yang mana iklan palsu mengenai barang dan harga, Akta SKM yang lebih spesifik 98, Akta Hak Cipta 87, dan Akta Keselamatan Komputer yang lebih khusus 98. Dah ada akta-akta ini sebenarnya yang saya rasa kalau nak dikuatkuasakan, kalaulah hujah nak menunggu akta keterangan ini, barulah kita nak kuatkuasakan. Semua orang bercakap tentang fitnah ini. Jadi saya rasa apa yang tidak kena Yang Berhormat Tumpat? Adakah sistem nilai kita ataupun value sistem kita, iaitu yang perlu diperbetulkan, dan cara kita berfikir, parameter kita berfikir sebenarnya harus kita perbetulkan. Mohon pandangan daripada Yang Berhormat Tumpat. Terima kasih Kubang Krian. Saya amat bersetuju sekali lagi dengan pandangan beliau itu, iaitu bahawa kita sepatutnya dengan 8 undang-undang yang sedia ada itu mencukupi, dan ini kalau sudah pun dilaksanakan itu, ini dibuat untuk menjelaskan lagi takrif komputer, untuk menjelaskan lagi bahawa beberapa prinsip kehakiman perlu dilonggarkan demi untuk terus berjuang menentang fitnah melalui internet. Itu dalam semangat itu kita terima. Tapi kalau tidak ada amalan yang ikhlas sebelum ini yang mencurigakan dan meragukan kita. Macam Tan Sri, terima kasih. Rakan saya dari Tumpat, saya membawa kembali hujah saya kepada perkara yang disebut oleh Tumpat secara perbandingan dengan akta yang berjalan di negeri Thailand. Ya. Awal tadi saya agak tertinggal, tapi teringat. Saya bersetuju dengan hujah Tumpat dari sudut pelaksanaan akta yang lebih kurang sama, tetapi pendekatan yang diambil oleh kerajaan Thailand itu agak berbeza dengan kita. Saya ambil contoh, Tan Sri, beberapa tahun lepas, Tan Sri, berlaku pembunuhan ke atas 19 remaja Muslim di selatan Thai, lebih tepat di kampung Kesak. Ya. Kemudian peristiwa itu menggemparkan dan menimbulkan ketegangan, ya, antara hubungan selatan Thai dengan Bangkok. Parlimen Thai kemudiannya menubuhkan sebuah jawatan kuasa, Tan Sri. Bukan saja dianggotai oleh ahli-ahli Parlimen Thailand, tapi mereka jemput juga wakil dari Malaysia. Ya. Saya masih ingat saya dan Batu dijemput oleh pengerusi jawatan kuasa peringkat parlimen itu, seorang ahli parlimen dari Bangkok yang merupakan bekas kepada anak Perdana Menteri Thailand, untuk
turun ke tempat kejadian, berjumpa dengan keluarga korban, mengadakan dialog berhari-hari, dan kita menemui pihak anggota keselamatan Thailand, tenteranya, polisnya, patrol bordernya, ya, dan bersemuka, engage dengan keluarga mangsa. Kemudian kita mengangkat syur kepada jawatankuasa Parlimen Thailand ni supaya pampasan diberikan kepada keluarga korban itu yang belum menunaikan haji, ya, dibiayai. Walaupun bukan itulah balasan yang setimpal kerana kehilangan nyawa, tapi poinnya ialah bagaimana cara penyelesaian itu. Saya nak bandingkan dengan bagaimana waktu kerajaan kita, negara kita digempar dengan peristiwa pembunuhan memali ke atas seorang guru agama. Bukan sahaja yang memakan korban, tetapi satu kampung tu diangkut dan ditangkap. Bukannya engagement, bukannya berdepan, berdialog untuk mencari jalan ataupun meredakan ketegangan. Jadi dari sudut itu pun perbezaan ini kita boleh tengok. Isunya adalah bukan saja satu undang-undang yang ada, tetapi bagaimana sebuah undang-undang itu dilaksanakan di antara dua negara ini. Contoh ini saya fikir memberikan satu perbezaan yang sangat ketara. Di satu sisi sebuah negara yang negara jiran kita yang menerima syur itu, Perdana Menteri menerima syur-syur itu, bayar pampasan, diberikan lot tanah, ditunaikan ibadah haji untuk melalui wakil. Tapi kita tidak. Kita itu orang kampung diheret, kemudian dibicarakan bertahun-tahun, yang akhirnya terbukti mahkamah memutuskan kerajaan bersalah, dan kerajaan Malaysia diarah oleh mahkamah membayar pampasan kepada orang kampung di Baling itu. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat sahabat saya Macang. Jadi yang disebutkan oleh Yang Berhormat tadi, saya fikir jelas maksudnya, perbandingannya. Kita menghormati negara Thailand, kita menghormati ahli-ahli parlimen dan parlimen Thailand, tetapi kita tidak dapat juga melupakan bahawa mereka mempunyai undang-undang ISA, mereka meningkatkan kekerasan di selatan khususnya melalui emergency decree yang ditambah-tambahkan, dan peristiwa Masjid Gresik, peristiwa bagaimana ditakbai di bulan Ramadan dilakukan terhadap rakyat mereka sendiri sehingga kan mengakibatkan kematian berpuluhan, itu merupakan insiden-insiden yang kita perlu pelajari dan ingati untuk kebaikan negara kita secara khususnya. Saya sekadar itu saja, Tan Sri Putra. Saya ucapkan berbanyak terima kasih.